Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita bersama Cikgu Rizwan lagi untuk belajar Bahasa Melayu tahun 3 SJK. Baik, pada hari ini kita nak fokuskan kepada tema 5 Hargai Seni Budaya Unit 14 Kesenian Bangsa dan tajuk pada hari ini ialah Kraf Tangan Sabah. Baik, hari ini kita akan lihat standard kandungan 2.3 iaitu membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Kemudian kita akan tengok pada standard pembelajaran berdasarkan kandungan asas dokumen penjajaran kurikulum 2.0 2.3.1 iaitu membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan sastra dan bahan sastra. Itu dalam kurungan 1 label. Baik, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid akan dapat mengenal pasti maklumat dan membaca label. Hari ini kita akan fokuskan kepada kemahiran membaca. Baik, kriteria kejayaan kita pula ialah murid dapat mengenal pasti maklumat dan membaca label. Seterusnya kita pergi ke langkah 1 iaitu marilah kita meneliti teks dan gambar. Jadi hari ini kita akan lihat buku teks muka surat 86. Ingat buku teks Bahasa Melayu tahun 3 SJK muka surat 86. Baik, sebelum itu mari kita teliti dahulu apa yang ada dalam buku teks muka surat 86 ini. Baik, di sini kita boleh lihat ada dinyatakan baca label. Jadi aktiviti hari ini ialah baca label. Kita akan tengok tajuk dia ialah Kraf Tangan Sabah. Sebelum tu kita baca dahulu petikan ni. Jotan mengikut ayahnya melihat pameran kraf tangan. Dia minat kepada kraf tangan dari Sabah. Jotan membaca label untuk mendapatkan maklumat tentang kraf tangan itu. Baik, di sini ada dua produk ataupun dua barang iaitu satu pinakol dan satu lagi sirung. Baik, di sini di bawah pinakol ada dinyatakan nama, produk, jenis, kegunaan, diperbuat daripada, dihasilkan oleh dan juga keistimewaan. Jadi ini dipanggil sebagai label. Sama juga dengan sirung, ada dinyatakan perkara yang sama. Cuma berbezalah dari segi dia punya maklumat tu. Jadi di bawah tu ada satu perbualan di antara dua orang murid. Dia bertanyakan kepada Jotan ni, dia tanya, ceritakan kraf tangan Sabah yang kamu tahu, Jotan. Jadi nanti Jotan akan ceritakanlah apa yang dia tahu tentang kraf tangan Sabah. Okay. Sebab Jotan ada mengikut ayahnya melihat pameran kraf tangan. Dan kraf tangan ni ialah kraf tangan Sabah. Okay, kraf tangan dari Sabah. Jadi kita dah teliti muka surat 86 yang ada dalam buku teks ini. Jadi kita pergi ke langkah seterusnya iaitu marilah kita mengenal konsep membaca label. Jadi label tu apa? Label tu apa? Jadi macam mana kita nak tahu baca label? Kita kena tahu dulu label tu apa. Kita tengok pada slide ni, kita tengok kita ada cikgu ada nyatakan satu gambar, satu contoh infografik berkaitan dengan label pada makanan. Ini produk makanan iaitu sebungkus roti. Dalam sebungkus roti ni di belakang dia ada dinyatakan label berkaitan dengan roti tersebut lah. Contoh dekat sini ada tulis roti. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apa yang dimaksudkan dengan label? Kita tengok dulu definisi ataupun maksud label. Apakah itu label? Label tu menurut kamus ialah kepingan kecil kertas ataupun kad ataupun dan lain-lain lah yang dilekatkan atau ditampalkan pada sesuatu seperti botol, beg dan lain-lain untuk memberikan sedikit keterangan. Misalnya nama, jenis, kandungan, harga dan lain-lain. Jadi ini tulisan-tulisan yang ada pada produk makanan ni, iaitu roti ni, ini dipanggil sebagai label. Okey. Baik, contoh dekat sini. Dia ada tulis roti. Ini nama sebutan sebenar makanan dia. Okey, dia ada tulis kalsium tinggi. Jadi akuan pemakanan. Makanan ni menunjuk apa? Label ni menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut dia berkalsium tinggi.
Jadi dekat sini juga ada dinyatakan maklumat pemakanan, saiz hidangan bersamaan dengan 60 gram. Hidangan bagi setiap bungkusan ni 7. Ni pelabelan makanan. Lepas tu ni senarai ramuan. Okey, ada lagi arahan penyimpanan, macam mana nak simpan makanan ni dan sebagainya. Dan ini semua kita panggil sebagai label. Jadi macam mana cara nak baca? Okey, kita tengok. Cara nak baca label pada satu produk. Contohnya dekat sini ada satu produk namanya Pinnacle, iaitu kraftangan Sabah ni, Pinnacle. Jadi di sini dia ada tulis. Jadi macam mana cara nak membacanya? Okey, kita lihat. Pinnacle. Nama produk ini ialah Pinnacle. Okey, tengok tu dia ada tulis Pinnacle. Jenis produk ini ialah rantai. Okey, dia ada tulis di sini rantai. Seterusnya, kegunaan produk ini ialah sebagai hiasan badan. Okey, dia ada tulis di sini kegunaan dia hiasan badan. Produk ini diperbuat daripada manik. Dia ada tulis di sini. Diperbuat daripada manik. Produk ini dihasilkan oleh suku kaum Rungus. Produk ini dihasilkan oleh. Dihasilkan oleh maksudnya dibuat oleh siapalah. Okey, dibuat oleh suku kaum Rungus. Dan yang terakhir, keistimewaan produk ini ialah boleh dijadikan sebagai cenderamata. Dia ada dinyatakan di sini keistimewaannya boleh dijadikan cenderamata. Jadi faham tak macam mana cara untuk membaca label? Jadi kita baca label, kita kena buat dalam bentuk ayat lah. Okay, supaya lebih tersusun, lebih tepat cara penyampaian dia tu. Okay. Baik, jadi kita tengok aktiviti yang seterusnya, iaitu langkah 3. Marilah kita menyatakan maklumat dan membaca label. Jadi tadi kita dah baca tentang Pinnacle, sama sahaja. Okay, kita dah baca maklumat tentang Pinnacle. Dan cikgu nak nanti kamu rekodkan suara bacaan kamu. Okay. Contohnya, kamu bacalah label yang ada pada produk Pinnacle ni. Contoh, nama produk ini ialah Pinnacle. Jenis produk ini ialah rantai. Kegunaan produk ini ialah sebagai hiasan badan. Produk ini diperbuat daripada manik. Produk ini dihasilkan oleh suku kaum Rungus. Keistimewaan produk ini ialah boleh dijadikan sebagai cenderamata. Jadi cikgu harap nanti kamu rekodkan bacaan kamu dan hantar kepada cikgu ya, supaya cikgu dapat dengar macam mana cara kamu membaca label pada produk yang bernama Pinnacle ni. Baik, seterusnya kita pergi ke produk yang seterusnya, iaitu sirung. Macam mana cara nak baca dia? Tadi cikgu dah bagikan ayat yang lengkap. Sekarang cikgu nak kamu lengkapkan dahulu, sebab cikgu nak kamu kenal pasti maklumat, menyatakan maklumat, kemudian baru kamu baca. Baik, kita tengok. Sirung. Nama produk ini ialah apa? Nama produk ini ialah, jadi sirung lah nama produk dia kan. Okey, sirung. Okey, seterusnya jenis produk ini ialah, jenis dia apa? Dia jenis apa ni? Dia ada tulis dekat sini jenis topi. Jadi jenis produk ini ialah topi. Seterusnya, kegunaan produk ini adalah untuk apa? Untuk apa produk ni? Kegunaan dia. Ada dinyatakan tak dalam label ni? Ada kan? Okay, jadi dalam label sirung ni dia ada nyatakan kegunaan dia untuk melindungi kepala daripada panas. Jadi kegunaan produk ini adalah untuk melindungi kepala daripada panas. Seterusnya, produk ini diperbuat daripada apa? Produk ini diperbuat daripada rotan. Ada dinyatakan dalam ni, rotan. Jadi kita lengkapkan ayat ni. Produk ini diperbuat daripada rotan. Seterusnya, produk ini dihasilkan oleh suku kaum apa? Siapa yang hasilkan produk ini? Okay, dinyatakan di sini dihasilkan oleh suku kaum Dusun Kimaragang. Suku kaum Dusun Kimaragang. Jadi lengkapkan dekat sini. Produk ini dihasilkan oleh suku kaum Dusun Kimaragang. Dan yang terakhir, keistimewaan produk ini ialah boleh dijadikan sebagai apa? Ada dinyatakan di sini, keistimewaan boleh dijadikan
tudung saji. Jadi kita salin balik, kita pindahkan maklumat dia. Keistimewaan produk ini ialah boleh dijadikan sebagai tudung saji. Jadi cikgu nak kamu baca semula, okey, label ni, baca semula macam bacaan label pada Pinnacle tu, dan kamu rakam ataupun rekod suara bacaan kamu tu. Kemudian hantar kepada cikgu. Contoh cikgu baca. Nama produk ini ialah sirung. Jenis produk ini ialah topi. Kegunaan produk ini adalah untuk melindungi kepala daripada panas. Produk ini diperbuat daripada rotan. Produk ini dihasilkan oleh suku kaum Dusun Kimaragang. Keistimewaan produk ini ialah boleh dijadikan sebagai tudung saji. Baik, cikgu harap jelas apa yang kamu perlu buat. Kamu rakam ataupun rekod bacaan kamu, bacaan label ni. Ada dua produk, nama Pinnacle dan juga sirung. Kemudian hantar pada cikgu di Google Classroom. Seterusnya kita pergi ke langkah yang terakhir, iaitu rumusan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini murid-murid? Okey, apa yang kita pelajari hari ini ialah mengenal pasti maklumat dan membaca label. Jadi kita kena pasti maklumat yang ada pada label, kemudian kita baca label tersebut. Okey. Jadi itu saja apa yang kita pelajari hari ini. Seterusnya kita pergi ke kerja hari ini. Kerja hari ini berdasarkan buku aktiviti yang kita boleh lihat pada buku aktiviti jilid 2 muka surat 7. Baik, cikgu nak kamu lengkapkan petikan ni berdasarkan label yang telah diberikan. Okey, kita kena tengok teliti dahulu pada muka surat 7 ni. Dia ada beri gambar, dia ada nyatakan label. Nama produk tabung. Diperbuat daripada buluh. Motif dia batik. Motif tu corak. Okay. Kegunaan untuk menyimpan wang. Dan keistimewaan dia lebih tahan daripada tabung seramik. Tabung seramik ni tabung yang diperbuat daripada tanah liat. Contoh macam tabung zaman dahulu guna tabung apa? Tabung ayam. Tabung ayam. Jadi bila dah masukkan duit dalam tu, duit dah penuh. Kita tak boleh buka sebab dia tak ada tempat lubang untuk keluarkan duit tu. Jadi cara dia hempas saja, pecahkan. Itu tabung seramik . Tapi tabung buluh ni dia lebih kuat lah. Dia jatuh pun susah nak pecah. Baik, jadi kita baca petikan dahulu untuk lengkapkan petikan ni. Saidi dan ibunya ke sebuah kedai menjual kraftangan. Terdapat pelbagai kraftangan yang menarik di kedai itu. Ada yang diperbuat daripada manik, buluh, mengkuang dan rotan. Ibu Saidi membeli sebuah apa? Membeli sebuah apa ni? Membeli sebuah tabung. Okey, membeli sebuah tabung. Ada dinyatakan di sini produk ni tabung namanya. Jadi kita lengkapkan dekat situ tabung. Kemudian tabung itu diperbuat daripada apa? Tabung itu diperbuat daripada buluh. Buluh. Tabung itu diperbuat daripada buluh. Seterusnya, tabung itu sangat cantik kerana mempunyai corak apa? Corak batik. Corak batik. Seterusnya, tabung itu lebih tahan. Tabung itu lebih tahan daripada tabung seramik. Kan ada dinyatakan di sini. Lebih tahan daripada tabung seramik. Seterusnya, tabung itu hadiah Ibu Saidi kepada Saidi. Beliau meminta Saidi menggunakan tabung itu untuk apa? Tabung itu guna untuk apa? Guna untuk menyimpan wang. Guna untuk menyimpan wang. Okey, baik. Jadi kita dah lengkapkan petikan ni dengan maklumat-maklumat yang terdapat pada label tabung ni. Jadi ingat, kerja kamu ada dua hari ni. Itu yang pertama, kamu kena rakam bacaan label kamu. Okey, rakam bacaan label yang ada pada produk Pinnacle dan juga sirung. Kemudian yang kedua, kamu kena lengkapkan petikan yang ada dalam buku aktiviti muka surat 7 ni. Jadi itu saja untuk hari ini.
Cikgu harap kamu dapat belajar sesuatu dan teruskan belajar tanpa rasa jemu supaya kita jadi orang yang berilmu dan boleh memberi manfaat kepada orang pada suatu hari nanti. Okey? Jadi itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.